Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita sekali lagi untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bekalkan kita dengan ilmu yang bermanfaat untuk membantu kita dalam kehidupan ini, supaya kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang diiktiraf olehnya. Dengan itu, bila dapat pengiktirafan dari Allah, itu tanda Allah nak selamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan majlis ilmu ini juga menjadi arena atau gelanggang untuk kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu ini dianggap sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, bukan firman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa dalam perjuangan di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumahnya. Kalau tak sempat balik, meninggal dunia dia ketika nak balik atau sebelum lagi balik, dia kira mati itu mati dalam perjuangan di jalan Allah. Maknanya syahid. Orang mati syahid antara 7 golongan manusia yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Syahid akhirat tu ya. Kita masuk syurga tanpa hisab.
Kerana kita berada dalam majlis ilmu. Sebab itu tuan-tuan, bila ada majlis ilmu jangan tuang kecuali ada urusan-urusan yang penting. Kalau tidak, hadir dalam majlis ilmu. Kerana kita dikira sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau mati syahid tu, bila syahid terus masuk syurga tanpa hisap. Itu orang mati syahid. Dan syukur kita juga, kita sudah berada di tahun baru Muharram. Hari ini dah 2 Muharram, 3 Muharram ni ya. Hari ini 2 ke 3? 3 Muharram dah. Semalam 2 Muharram 31 bulan. Hari ini 1 bulan Ogos. 3 bulan Muharram dah. Bulan yang sangat mulia. Cuma dia tidak semulia bulan Ramadan. Tapi Muharram ni antara bulan-bulan yang dipanggil bulan haram. Ada 4 bulan dipanggil sebagai bulan haram. Yang pertama Rajab, yang kedua Zulqa'dah, yang ketiga Zulhijjah, yang keempat Muharram. Itu dipanggil bulan-bulan haram. Dan di bulan ini banyak peristiwa-peristiwa besar berlaku. Lebih-lebih lagi pada 10 bulan Muharram. Banyak peristiwa besar berlaku pada 10 bulan Muharram. Hari Ashura. Di antaranya Nabi Nuh, kapalnya diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dia mendarat satu tempat namanya Bukit Judi. Di antara yang lain, Nabi Adam diisytiharkan pengampunan dosanya, walaupun dia memang dianggap Allah tak ada berdosa, tapi hari itu diisytiharkan bahawa dosa yang telah diampunkan. Nabi Isa diangkat ke langit juga pada 10 bulan Muharram. Nabi Adam berjumpa dengan opah kita Hawa juga 10 bulan Muharram di padang Arafah. Nabi Musa lepas daripada tentera Firaun juga 10 bulan Muharram. Firaun pula tenggelam di Laut Merah juga pada 10 bulan Muharram. Nabi Ibrahim lepas daripada api Namrud 10 bulan Muharram juga. Banyak benda berlaku ni. Nabi Sulaiman dapat kembali kerajaannya 10 bulan Muharram juga. Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya juga 10 bulan Muharram. Jadi hari Ashura tu adalah hari yang sangat penting dalam sejarah Islam. Banyak benda-benda besar berlaku pada hari itu. Jadi mari kita besarkan, insya-Allah. Tak lama lagi kita akan menempuh 10 bulan Muharram. Banyak ibadah-ibadah yang perlu kita lakukan pada 10 bulan Muharram itu. Mudah-mudahan dengan itu kita akan selamat dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi kita hendak selamat dalam kehidupan di akhirat kelak. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk malam ini jangan banyak benda mukadimahnya. Itu pun dah lama dah tu, 8 minit mukadimahnya. Katanya mukadimah 2 minit saja, ini 8 minit. Jadi mudah-mudahan kita dapat ilmu yang memberi manfaat pada malam ini. Siapa ada kitab, buka muka surat 294 yang ketiga. Yang mana seorang tu dia dikufur, yang ketiga. Jenis ketiga. Jumpa? Muka surat 294. Dulu dah kita baca jenis kedua. Ini jenis ketiga. Jenis ketiga iaitu setiap perkataan, tajuk kita ni, apa benda yang boleh menyebabkan kita rosak iman kita, batal syahadah kita, apa benda-benda yang menyebabkan kita jadi kafir. Ini yang senang ni, kata yang senang ni. Jadi ini jenis yang ketiga, iaitu setiap perkataan atau perbuatan atau i'tiqad yang mengandungi tuduhan terhadap tauhid. Artinya mensyirikkan Allah. Kita ni Islam saja satu agama yang mentauhidkan Allah. Arti mentauhidkan apa? Mengesakan Allah. Apa arti mengesakan? Menunggalkan Allah. Tuhan yang sebenar hanya Allah, yang lain semua bukan Tuhan. Matahari bukan Tuhan, api bukan Tuhan, lembu bukan Tuhan, bintang bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan, patung bukan Tuhan. Tuhan hanya Allah Ta'ala saja. Itu mengesakan Allah. Hanya Islam saja, lain tak ada. Kristian menigakan Allah. Dia ada Allahnya, ada isteri Allah namanya Maryam, ada anak Allah namanya Isa.
Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah, anak Tuhan. Lebih-lebih lagi agama yang lain, Hindu umpamanya, berbelah-belah, tak tahu tiap berapa puluh Tuhannya. Ada Tuhan baik, ada Tuhan jahat. Begitu juga Buddha, mereka tak ada mengesahkan Allah. Kalau kita tengok patung Buddha yang ada 4 tangan tu dikira sebagai Tuhan tu, dikira sebagai Tuhan. Mereka lah jangan percaya pula ya. Mereka mengira itu sebagai Tuhan. Hanya Islam saja satu agama yang mentauhidkan Allah Ta'ala, yang mentauhidkan Tuhan ya. Dan Allah hanya redha dengan Islam saja. Ini Allah dah istihad dalam surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, kata Allah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu, dan redhalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu, sebagai amalan kamu. Yang lain Tuhan tak redha. Selalu kita baca doa lepas sembahyang ya. Innad dina indallahil Islam. Ada pun agama ataupun cara hidup yang diredai oleh Allah hanyalah Islam. Lain tak ada. Jadi kena jaga tu ya. Setiap i'tiqad, setiap perbuatan, setiap perkataan yang mengandungi tuduhan terhadap tauhid. Mengatakan Tuhan tak ada, bukan satu, bukan esa. Ada Tuhan mengatakan 2, ada yang mengatakan Tuhan tu 4, ada yang mengatakan Tuhan tu 18, ada yang mengatakan Tuhan tu beratus-ratus. Itu semua merosakkan iman. Boleh menjadikan dia kafir ya. Iaitu uluhiyah. Uluhiyah itu arti ketuhanan. Hanya Allah saja yang kita kena takut. Hanya kepada Allah saja kita kena menyembah. Hanya kepada Allah saja kita kena minta tolong. Hanya kepada Allah saja kita kena kasih. Hanya kepada Allah saja kita kena bertawakal dan sebagainya. Itu namanya uluhiyah ya. Menyatakan keesaan Allah dari segi ketuhanan. Itu namanya uluhiyah. Di mana tauhid ini ialah pengakuan bahawa Allah sajalah yang berhak disembah. Kita mengaku nak sembah hanya Allah saja. Jangan nyembah lain, jangan nyembah api, jangan nyembah lembu, jangan nyembah naga, jangan nyembah gajah, jangan menyembah apa saja selain daripada Allah Taala. Nak sembah hanya Allah saja. Jangan mensyirikkan Allah. Kalau nak masuk syurga, tak nak syurga tak apalah. Tapi nak kekal selama-lamanya dalam neraka, okey, go ahead. Jangan nyembah Tuhan. Sembah yang lain, sembah api ke, sembah cahaya ke, sembah dunia ke, sembah hawa nafsu ke. Itu kalau tak nak syurga. Kalau nak syurga, kita hanya kena menyembah Allah Ta'ala saja. Hanya Allah saja kita nak sembah. Manakala yang lain tidak berhak disembah. Patung tak berhak disembah. Berhala tak berhak disembah. Kerana patung tu tidak apa manfaat yang kita dapat, dan tidak apa mudarat yang boleh didatangkan olehnya. Itu patung. Hanya Allah saja yang berhak disembah dengan sebarang ibadat. Apa saja ibadat. Nak semayang ke, nak puasa, semua kerana Allah Ta'ala ya. Semua kerana Allah. Puasa kerana Allah, semayang kerana Allah, berjuang kerana Allah, naik haji kerana Allah, umrah kerana Allah, sedekah kerana Allah, mengaji kejap kerana Allah, saya ngajar kerana Allah. Semua nak kerana Allah. Kalau tak terima dari Tuhan. Allah ada khabar dalam Quran, dalam surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah ya. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya, dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Jadi apa nak buat, mesti Allah matlamat kita kerana Allah Ta'ala. Semua mesti lillahi ta'ala. Kita dah janji dengan Allah tadi. Tengah semayang kita janji dah. Inna salati lagi, wa nusuki lagi, wa mahyaya wa mamati. Ini pun banyak masalah sebut tu. Orang banyak orang sebut apa? Wa mahyaya wa mamati. Tak betul tu. Yang betul apa? Wa mahyaya wa mamati. Ya yang pertama tu 2 harakat. Ya yang kedua tu 1 harakat saja. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya sesungguhnya semayang aku, ibadah-ibadah aku yang lain daripada semayang itu,
hidup aku dan mati aku semata-mata kena ikut perintah Allah Ta'ala, nak ikut peraturan Allah Ta'ala, nak ikut hukum Allah Ta'ala. Itu ya. Kita berjanji dengan Allah Ta'ala tu. Ya? Berjanji dengan Allah tadi. Hanya kepada Allah saja kita nak ikut, nak patuh dan tunduk. Jadi betul kan? Siapa baca doa kita tadi, wa mahya wa mamati, salah tu. Ayat Quran tu tau. Kalau saja baca dah tahu salah, baca juga berdosa. Walaupun tidak membatalkan sembahyang. Ada tak orang baca punya tu tadi? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ada punya tu tak tadi? Siapa ada orang itu berubah, tukar kan. Ini tahun hijrah ni ubah. Change for the truth. Get the truth. Jangan yang salah tu terus baca, dibuat yang salah tu. Kita berubah daripada yang salah kepada yang betul. Ini mobil juga. Jadi semua kerana Allah Ta'ala ya. Ya Allah saja yang berhak disembah, manakala yang lain tidak berhak disembah. Dengan sebarang ibadah, apa saja ibadah, jangan sembah yang lain. Ya, sekalipun sedikit pun, bukan sekalipun, sedikit pun jangan sembah yang lain ya. Maka barang siapa yang mengatakan suatu perkataan atau melakukan suatu perbuatan atau i'tiqad itu kepercayaan ya, atau i'tiqad dengan suatu pegangan yang mengandungi ingkar, tak ikut perintah Allah, tidak mentauhidkan Allah, ingkar ya. Yang mengandungi ingkar hak ibadat itu, artinya dia bukan menyembah Allah, menyembah lain daripada Allah lah, menyembah matahari lah, menyembah bulan lah, menyembah bintang lah, menyembah api lah sebagainya, selain daripada Allah Ta'ala. Yang hak disembah hanya Allah Ta'ala saja. Atau mengurangkan hak ibadat itu daripada Allah Ta'ala. Allah tak ada berkuasa penuh. Allah tu berkuasa, tapi hantu pun kuasa juga. Tak betul tu. Fasak akidahnya. Betul kita tu yakin Allah tu berkuasa. Tapi apa? Amerika pun berkuasa juga. Sudah mencerikkan Allah tu dengan Amerika. Jadi hanya kepada Allah saja nak kita tunduk dan patuh. Yang lain jangan. Kalau tidak dia ingkar. Bila ingkar namanya kufur. Namanya kufur. Kufur cakap Melayu, cakap Arabnya. Cakap Melayunya ingkar. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kata Allah. Surah Al-Baqarah ayat 39. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina, iaitu mereka-mereka yang ingkar, yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi penghuni neraka, kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Sama tak? Kekal dalam neraka. Itu ya. Jadi kita jangan sekali-kali menafikan Allah itu sebagai Tuhan ya. Hanya Allah saja Tuhan kita, yang lain bukan. Jadi itu mengurangkan hak ibadah itu daripada Allah. Atau isbat artinya tetapkan. Kan, kan, itu isbat. Kata. Allah tu Tuhan, isbat. Itu isbat ya. Atau isbatkan hak ibadat itu. Dia menetapkan nak beribadat hanya kepada Allah saja. Itu dia yang dikehendaki, yang diperintahkan. Ya. Atau isbatkan hak ibadat ini, atau sebahagian daripada hak. Jadi sudah merosakkan. Bukan tak ya Allah itu kita sembah, tapi matahari sembah juga. Sudah tak betul ya. Kita ambil sebahagian saja. Padahal kita nak jadikan Allah itu hak mutlak, hak 100%. Nak kita sembah hanya Allah saja. Nak kita takut hanya kepada Allah Ta'ala saja. Nak kita patuh hanya kepada Allah Ta'ala saja. Ya. Nak kita kasih hanya kepada Allah Ta'ala saja. Lain tak boleh. Itu sebahagian daripadanya. Batal akidahnya. Atau hak ini kepada yang lain. Selain dia menyembah Allah, disembah juga pokok. Selain menyembah Allah, disembah juga matahari. Itu tak betul. Hak ini kepada yang lain daripada Allah berarti ia telah kufur. Kufur itu ingkar ya. Ingkar dengan perintah Allah.
Kita dah mengucap kalimah syahadah tentang sembahyang tadi. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah saja. Dah berjanji tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku juga menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Ini kita dah janji. Tiba-tiba kita kufur. Bukan tak ya Allah tu Tuhan, pokok tu Tuhan juga. Bukan tak ya Allah tu Tuhan, matahari tu Tuhan juga. Bukan tak ya Allah tu Tuhan, bulan tu Tuhan juga. Bukan tak ya Allah tu Tuhan, Presiden Amerika Syarikat pun Tuhan juga. Sudah menyengutukan Allah tu dengan sesuatu yang lain. Kafir jadinya. Tak beriman jadinya. Berarti ia telah kufur dan terkeluar daripada agama Allah. Dia bukan lagi orang mukmin, bukan lagi orang Muslim, bukan lagi orang Islam, tidak lagi dikira orang beriman. Jangan, bahaya tu. Jadi sebab itu kita ngaji kitab ni, kita mesti menyatakan Allah saja sebagai Tuhan. Mesti menyatakan nak sembah hanya Allah saja. Nak minta tolong hanya pada Allah saja. Nak takut hanya pada Allah saja. Nak tunduk dan patuh hanya pada Allah saja. Yang lain tak boleh. Kebanyakan manusia yang menjadi kafir dan murtad. Murtad tu kafir lah ya. Orang kafir ni ada 4 jenis. Yang pertama dipanggil murtad, yang kedua dipanggil musyrik, yang ketiga dipanggil mulhid, yang keempat dipanggil munafik. Mana tak? Murtad, musyrik, mulhid, munafik. Tak yang mana? Tak yang mana tuan? Tuan Ji? Mana ngelim? Tak ada. Ya. Empat tak ada. Murtad artinya ditolak imannya. Dikira orang macam tak beriman walaupun dia mengaku beriman, walaupun dia sembahyang, tapi dikira murtad. Kedua dipanggil musyrik. Di samping menyembah Allah dia menyembah pokok. Di samping menyembah Allah dia menyembah tok pawang. Di samping menyembah Allah dia menyembah dunia dan sebagainya. Itu namanya musyrik. Yang ketiga mulhid. Mulhid artinya apa? Tak percaya dengan agama, tak percaya dengan Islam, tak percaya dengan Hinduism, tak percaya dengan Christianity, tak percaya dengan Buddhism. Dia free thinker. Seperti aku lah, kata aku punya nyawa, aku hidup ikut cara aku lah. Aku bukan terikat dengan Islam. Aku tak terikat dengan Hindu. Aku tak terikat dengan Buddha. Itu mulhid namanya. Komunis, free thinker, atheist. Yang keempat munafik. Munafik ini pura-pura beriman tapi dia sebenarnya tak beriman. Di antara yang 4 tu yang paling Allah murka ialah munafik. Antara yang 4 tu. Tapi jangan berani pula lah. Aku munafik takut dia murtad tak apa, jangan. Mana-mana kita tak nak ya. Murtad pun tak nak, musyrik pun tak nak, mulhid pun tak nak, munafik pun tak nak. Tapi di antara 4 tu yang paling Allah murka ialah munafik. Sebab orang munafik itu Allah tempatkan di tingkatan yang terkebawah dalam neraka. Apa kata Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan di tingkatan yang terkebawah dalam neraka. At the very bottom. Itu untuk orang munafik. Kerana kita tak tahu. Kita tak tahu bahawa dia kafir. Orang munafik itu dia macam orang beriman juga. Semayang sama dengan kita. Pakai jubah, pakai sorban macam kita juga. Wirid sama dengan kita. Kemudian kalau dia berdoa punyalah panjangnya, lenguh tangan kita ngangkatnya, rupa-rupa tak beriman. Dia tak beriman. Itu sebab munafik ni terlalu banyak ayat Quran cerita tentang munafik ni. Bila dia kata tiap-tiap juzuk ada cerita hal munafik. Dalam awal-awal lagi surah Al-Baqarah tu ada 19 ayat cerita munafik aja. Kita orang kafir ada 2 aja. Bermula dari wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu sudah cerita orang munafik itu. Di kalangan manusia ada orang mengaku dia beriman dengan Allah dan beriman dengan hari-hari akhirat, sedangkan mereka itu benar-benar tak beriman. Itu munafik itu. Mereka cuba menipu Allah, yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka cuba menipu Allah dan menipu orang beriman, tapi sebenarnya mereka bukan menipu Allah dan bukan menipu orang beriman, mereka hanya menipu diri mereka sendiri. 19 ayat lepas tu cerita orang munafik aje. Kerana Allah terlalu murka dengan orang munafik. Kerana dia pura-pura beriman, sebenarnya dia tak beriman. Tanda-tandanya banyak. Itu ya, terlalu banyak tanda-tandanya. Jadi jangan kita jadi orang munafik.
Mana-mana pun tak boleh. Jangan jadi orang murtad, jangan jadi orang musyrik, jangan jadi orang mulhid, jangan jadi orang munafik. Kebanyakan manusia yang menjadi kafir dan murtad adalah berpunca daripada sebab ini. Sebab dia selain menyembah Allah, dia menyembah yang lain. Sebab itu tuan-tuan, mana yang pangkat-pangkat besar tu, jangan sekali-kali berkata begini. Dia pangkat besar, dia jemput dia merasmikan satu-satu majlis keagamaan. Dia merasmikannya. Dia pun datanglah merasmikannya. Depan dia tu ada orang Kristian, depan dia tu ada orang Islam, depan dia tu ada orang Buddha, depan dia tu ada orang Hindu, depan dia tu ada macam-macam jenis agama. Nak ambil hati semua orang, apa kata? Semua agama adalah baik. Semua agama adalah baik. Itu syirik tu. Menyamakan Islam dengan Kristianiti, menyamakan Islam dengan Hinduism, menyamakan Islam dengan Buddhism, menyamakan Islam dengan Sikhism dan sebagainya. Padahal yang Allah redha hanya Islam. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan redha aku Islam itu sebagai cara hidup kamu. Yang lain Allah tak redha. Sejak malam kita wirid, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai Allah hanyalah Islam, lain Tuhan tak redha. Lagi pun Allah dah khabar dalam Quran, dalam surah Ali Imran sudah saya bacakan tadi. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya, dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Siapa nak rugi tuan? Rugi masuk neraka. Tak kata rugi, kena ikut cara Islam. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, ekonomi cara Islam, pendidikan cara Islam, akhlak cara Islam. Apa saja, whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Kalau tidak, Tuhan tak terima. Rugilah dia di akhirat nanti, ya. Kemudian apa? Baca balik. Kebanyakan manusia yang menjadi kafir dan murtad adalah berpunca dari sebab itu. Sebab dia menyamakan, bukan mengesahkan Allah. Di samping menyembah Allah, dia menyembah matahari. Di samping menyembah Allah, dia menyembah dunia. Di samping menyembah Allah, dia menyembah harta. Di samping menyembah Allah, dia menyembah pangkat dan sebagainya. Apa saja. Bukan Allah saja yang disembah, selain itu. Sebab itu dia jadi murtad, kafir. Melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan rosak akidahnya. Sebab itulah, kerana kebanyakan manusia dahulu dan sekarang mengaku adanya Allah. Dia mengaku Allah tu ada, apa tak percaya. Mengaku adanya Allah, pencipta alam, semua dia tahu. Siapa menjadikan alam ni? Allah lah katanya. Siapa mentadbir alam ni? Allah lah. Dia mengaku semua tu. Dan banyak daripada mereka telah sabit isbatkan. Isbatkan itu tetapkan, kan, ya kan, diisbatkan. Ya. Banyak daripada mereka telah isbatkan bagi Allah hak rububiyah. Hak rububiyah itu hak pentadbiran. Hak pentadbiran itu rububiyah. Allah sebagai pentadbir. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengkayakan, Allah yang memiskinkan, Allah yang beri penyakit, Allah yang menyembuhkan. Itu namanya rububiyah. Tadi uluhiyah. Uluhiyah itu hak ketuhanan Allah Ta'ala. Itu uluhiyah. Allah saja yang berhak disembah, Allah saja yang berhak ditakuti, Allah saja yang berhak kita berserah diri kepadanya, Allah saja yang berhak dikasihi. Itu namanya uluhiyah, ketuhanan. Ini rububiyah. Allah sebagai pentadbir. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberi penyakit, Allah menyembuhkan penyakit, Allah mengkayakan, Allah memiskinkan, Allah menghinakan, dan Allah memuliakan. Apa saja yang berlaku pada kita, semua di bawah pemerintahan Allah Ta'ala, di bawah pentadbiran Allah Ta'ala. Itu namanya rububiyah, ya. Itu dia, rububiyah. Dan sifat-sifatnya seperti kudrah. Kudrah itu kuasa. Apa kuasa Allah Ta'ala? Kuasa menjadikan dan tidak menjadikannya. Itu kuasa Allah Ta'ala. Boleh. Allah nak jadikan, berkuasa Allah Ta'ala itu. Allah tak nak jadikan, berkuasa juga Allah Ta'ala. Apa saja.
Sebab Allah khabar dalam Quran apa? Dalam Quran apa? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendaki sesuatu itu berlaku, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Allah hendak satu perkara itu, Allah hanya akan berkata kun, maka jadilah apa yang Allah kehendaki itu, ya. Jadi fayakun itu jadilah. Allah saja berkuasa untuk menjadikan kita. Allah saja berkuasa untuk tidak menjadikan kita. Kalau Allah tak nak jadikan kita, tak ada lah. Mujur Allah nak jadikan kita. Alhamdulillah. Adalah kita kejap ni. Ya, kalau Allah tak nak jadikan saya, tak ada lah kejap ni. Orang lain dah pula, bukan saya. Mula Allah nak jadikan tuan-tuan dan perempuan. Mujur ada. Kalau tidak, tak ada tuan-tuan malam ni. Ya. Dan juga Allah tak menjadikannya, itu juga kuasa Allah Ta'ala. Allah tak nak jadikan manusia yang ada 18 kepala umpamanya. 18 kepalanya ada. Kenapa tak ada? Kerana Allah tak nak menjadikan manusia seperti itu. Kalau Allah nak jadikan, boleh tak? Boleh tak? Boleh kalau Allah nak. Tapi Allah tak nak. Berbeza dengan kehendak kita, berbeza dengan kekuasaan kita. Banyak benda yang kita nak tapi tak dapat. Ya ke tak? Ya ke tak, tuan-tuan? Banyak benda yang kita nak tapi tak dapat. Kalau boleh mentokar kita tu, biarlah Lamborghini ke, Porsche ke, Ferrari ke, Jaguar ke. Tapi tak dapat. Mahal benar. Lamborghini tu harga berapa? 3.3 juta. Tak lalu kita bayar je. Yang dapat apa? Dapat kancil. Jadi kancil pun kancil lah. Kata itu yang mampu, ya. Dapat Ford Prefect lah. Tu banyak kita tak? Kalau boleh biarlah apa? Jadi kaya raya, jadi jutawan, tapi tak ada. Cuma ada sikit duit je dalam poket kita je. Jadi dia. Itu kuasa Allah Taala. Banyak benda kita nak tapi tak berjaya. Kalau boleh biarlah kahwin dengan apa? Dengan puteri ke? Boleh. Puteri raja ke? Tapi dapat apa? Macam saya dapat apa? Dapat soyah di rumah tu. Jadilah. Jadi itu kehendak Allah, ya. Bukan kehendak kita. Kemudian pula tuan-tuan dan puan, banyak benda yang kita tak nak tapi datang juga. Ya ke tak? Banyak dah kita tak nak tapi datang juga. Banyak tak? Apa benda tak nak? Siapa nak kencing manis angkat tangan? Angkat tangan. Seronok mana kencing manis ada? Ya? Oh yo, kencing aku manis kata. Ada. Muka aku masam, kencing aku manis ada. Tapi datang juga, tak nak pun datang juga. Siapa nak darah tinggi angkat tangan? Datang tak dia? Datang juga. Siapa nak lemah jantung angkat tangan? Siapa nak tuai angkat tangan? Siapa nak tuai? Tapi datang juga. Kita kalau boleh janganlah tuai-tuai, biar dia model sentiasa, ya. Jangan tuai-tuai. Tapi datang juga dia. Kerana Allah yang berkuasa. Tapi kalau Allah dia hendak, pasti dia dapat melaksanakannya. Kalau dia tak hendak, pasti juga dia dapat menghalang ni. Itu Allah, ya. Macam kita bekerja dalam kerajaan. Kadang-kadang malas benar nak pergi pejabat tu. Tapi kena pergi juga. Kerana kita dipaksa. Itu kehendak kita. Dan kekuasaan kita. Tapi Allah bila dia hendak, semua dia boleh jadikannya. Bila dia tak hendak, semua dia boleh tidak menjadikannya. Itu kekuasaan Allah SWT, ya. Beza dengan kita. Baik, Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahawa orang-orang musyrikin yang Allah utuskan rasul-rasul kepada mereka, mereka tetap mengaku bahawa Allah menciptakan mereka seperti firman Allah. Orang kafir itu percaya bahawa Allah menjadikan langit dan bumi ini. Allah menjadikan manusia, Allah menjadikan binatang, Allah menjadikan udara, Allah menjadikan matahari, Allah menjadikan semua, dia percaya. Apa dia? Allah ada kabar Al-Quran. Apa kata Allah? Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dalam ayat lain apa kata Allah? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Itu ayat lain. Ini ayat satu lagi ni. Surah apa? Zuhruf. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan sesungguhnya jika kamu
tanyakan mereka itu, orang-orang yang kafir itu, kamu tanya orang musyrikin tu, tanya siapa yang menciptakan mereka, kamu tu siapa jadikan? Saya dia akan jawab Allah. Tak percaya lepas ni pergi pekan, pergi tapah. Tanya akau tu, akau siapa bikin lu? Siapa jadikan lu? Siapa cipta lu? Apa jawab dia? Tuan Allah lah. Lu bingung. Bingung orang tanya. Ya? Lu bingung katanya. Orang tanya. Pasal itu kenyataan. Dia percaya. Cuma di samping percaya Allah menjadikan dia, dia juga menyembah yang lain daripada Allah. Dia menyembah api juga, menyembah gambar juga, menyembah patung juga, menyembah berhala juga. Maknanya dia bukan tak percaya Allah. Percaya Allah tu menjadikan dia. Tapi di samping itu dia menyembah yang lain daripada Allah Ta'ala. Itu namanya apa? Musyrikin. Kalau kami musyrikin, kalau seorang musyrik, kalau perempuan musyrikah. Ya. Jangan sekali-kali mensyirikkan Allah. Orang musyrikah tu orang mensyirikkan Allah. Dia menjadikan lain daripada Allah sebagai Tuhan, sebagai alat penyembahannya. Ya. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan mereka itu, iaitu orang-orang musyrikin, siapakah yang menciptakan mereka? Nescaya mereka menjawab, Allah yang menciptakan mereka. Ya. Allah yang menciptakan kami. Ya. Kemudian firman Allah lagi apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. La yaqulunna khalaqhunnal azizul azim. Itu ayat lain ya. Dan surah lain, surah Zuhruf juga. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Ya, khalaqahunnal azizul, bukan izil ya, azizul alim. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan mereka siapakah yang menciptakan yang menciptakan langit dan bumi. Langit siapa buat? Bumi siapa buat? Kita tanya orang kafir tu, orang musyrikin tu ya. Tanya Ramasami, tanya Akau, tanya John, tanya Robert. Tanya apa lagi? Bah tonggang tanya. Ya? Siapa yang menjadikan langit dan bumi? Apa jawab dia? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Nescaya mereka menjawab, semuanya diciptakan oleh Allah. Allah yang mencipta semuanya. Dia percaya. Percaya Allah mencipta. Tapi bila nyembah, dia nyembah lain daripada Allah. Bila sembahyang, dia menyembah patung. Dia sembahyang, dia menyembah gunung. Dia sembahyang, dia menyembah pokok dan sebagainya. Itu syirik. Kalau nak masuk syurga, jangan sekali-kali mensyirikkan Allah Ta'ala. Ya? Jangan sekali-kali mensyirikkan Allah Ta'ala. Allah dah bagi amaran. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kata Allah. Barang siapa berharap nak berjumpa dengan Tuhannya, nak tengok Tuhan di syurga aja dan tak dapat. Di batu masjid ni tak dapat kita tengok Tuhan. Di Bani tak dapat tengok Tuhan. Di Kampung tak dapat tengok Tuhan. Di Tapah tak dapat tengok Tuhan. Di Ipoh tak dapat. Di Kuala Lumpur tak dapat. Di Washington tak dapat. Di London tak dapat. Nak tengok Tuhan hanya di syurga saja. Jadi barang siapa berharap nak masuk syurga, fal ya'mal amalan salihan. Hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa saja daripada hamba-hambanya. Jangan sekali mensyirikkan Allah. Kalau nak masuk syurga, tanda lain lah. Siapa tak nak kenal? Lantak lah kata dia, aku sampai masuk neraka. Kalau itu tak apa, bantai sekali, tak apa ya. Tapi kalau tak nak, jangan sekali-kali mensyirikkan Allah Ta'ala ya. Dan ini ayat tadi apa? Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, nescaya mereka menjawab, semuanya ciptaan ataupun diciptakan oleh Allah yang maha berkuasa dan maha mengetahui. Allah tu maha berkuasa dan maha mengetahui. Allah yang mencipta kita. Mujur Allah nak cipta kita. Alhamdulillah, ada kita malam ni. Kalau Allah tak nak, tak ada lah. Dan dia ciptanya kita ni orang Melayu pula. Alhamdulillah, orang Melayu paling lunak dengan bangsa-bangsa lain. Lantaklah mereka hina Islam, mereka Melayu, orang Melayu tongin je. Alhamdulillah.
Dan dicerita kita orang Melayu, lebih beruntung lagi Allah jadikan kita ni orang-orang yang beriman. Dia jadikan kita orang yang beriman dan Islam. Alhamdulillah. Kalau tidak, kita masih lagi menganut agama Hindu. Kalau agama Hindu, siapa yang ngajar kejap ni? Kalau agama Hindu lah, siapa yang ngajar kejap ni? Sami Bedu lah tadi. Dia ngajar kejap ni. Ya. Mujurlah kita dapat Islam. Kita kenal siapa itu Tuhan, siapa itu Allah, sifat-sifat Allah macam mana, baru tahu ya. Akan datang kita akan baca sebenarnya kekufuran dapat memasukkan ke dalam lubuk jiwa kebanyakan orang-orang kafir. Sebenarnya boleh, mereka boleh menjadi Islam. Itu akan datang kita baca bulan depan ya. Untuk malam ini cukup sekadar itu. Untuk supaya jangan kempunan, jangan terbuka hati, saya bagi peluang. Siapa nak bangkang, angkat tangan. Any protest, any objection? Tak ada nak bangkang. Mana setuju boleh ya? Okey, setuju belakang ya. Lagi, siapa ada soalan, angkat tangan. Bagi peluang. Soalan pun tak ada. Alhamdulillah. Artinya tahu belakang ya. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa? Kerana dapat murid-murid yang bijak-bijak belaka. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat, dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di jemaah masjid Kampung Batu Masjid Timur. Alright, sekian dulu pembacaan kita pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.